Okey, sebelum kami mulakan, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Aiman. Nama saya Syakira. Nama saya Nubatisha. Dan nama saya Amira. Okey. So, mari kita tanya ONKP, apa nama tuan? Apa nama cik? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih datang di diri saya. Nama saya Muhammad Nazim. Dia mesti panggil Jim Rahman lah. Jim Rahman. So, saya panggil Cik Jin lah. Cik. Okey, sebelum saya mulakan soalan, saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Cik sudi luangkan masa untuk bertemu ramah dengan kami. Sama-sama. Okey, soalan first. Apakah yang memberi inspirasi kepada Cik untuk memulakan bisnes Cik? Okey, kalau nak cakap pasal inspirasi, saya sebenarnya dari muda lagi dah memang meniaga lah kan. Dari sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu ke universiti. And then, mungkin cerita ni juga tak tahu, saya mula meniaga pada 2013. 2013 saya mula di tepi jalan, tapi waktu tu bukannya makan, saya jual shisha. Ada yang tak shisha hari ni? Tak ada. So zaman dulu dia tak ada kan, dia shisha. So saya start dengan shisha stall. Shisha stall tu dia dekat kedai. Kalau you boleh nampak tu depan tu, tu saya punya shisha stall lah. And then selepas tu baru saya ambil kedai makan. Jadi nama tu kalau nak tanya inspirasikan daripada apa, nama tuah tu sebenarnya nama saya kucing. Saya punya kucing yang saya selamatkan di tengah jalan. Sebab tu nama kucing tu tuah. Dan bila saya buka kedai, saya ambil nama tu. So benda macam kucing tu bertuah. Dan semoga saya punya perniagaan pun tu bertuah. Okay. Soalan kedua, apakah cabaran yang terbesar yang Cik hadapi semasa membangun bisnes? Saya bisnes atau kafe ni saya sebut tadi lah daripada tahun 2014. Jadi kalau nak tanya tentang apa yang susah tu, sebenarnya dia setiap stage tu dia berbeza dengan cabaran. Tapi kalau nak tanya mungkin saya boleh jawab pada awal tu lah. Awal tu saya tak berbekalkan modal yang besar dan saya tak berbekalkan pun ilmu yang tinggi. Maksudnya saya buka kedai, saya jual shisha, saya tak tahu masak pun. So sangat struggle lah waktu tu untuk nak bayar semua benda kan. So kita baru start belajar nak buat makanan. Lepas tu semua benda kita nak buat sendiri. Pada awal tu saya kedai ni kita bermodal kecil, so banyak benda yang saya buat sendiri. Contohnya macam cat kedai, buat kursi meja, buat wiring. So mungkin saya boleh kata pada stage awal tu itulah yang paling mencabar dari segi kudrat lah. So dulu saya buka 12 jam daripada pukul 3 petang sehingga pukul 3 pagi. Setiap hari tak pernah tutup sampai dalam 3 tahun macam tu. Lepas tu baru dia ada staff yang boleh rehat. So itu cabaran. Staff ramai ke? Pada waktu tu pada waktu tu kita 3 orang dia sebenarnya. Duduk kat kitchen seorang, duduk kat bar seorang, buat shisha seorang. Sekarang dia dulu. Okey, soalan yang ketiga, siapa mentarget market Cik? Pun sama juga, dia berbeza pada zaman dulu. Masa mula saya buka shisha. So waktu shisha tu dia target market berbeza lah. Anak muda lah pada awalnya. Sebab tu kalau you guys kenal, kita punya hashtag which is big portion reasonable price. Sebab saya datang pada saya mula berniaga tu umur saya 25 tahun. Masa saya mula buka kedai. Jadi pada waktu tu pun shisha. Jadi target market pada waktu itu adalah golongan muda yang hebat lah. And selepas beberapa tahun lepas tu ada break. So orang pun dah tak shisha. So saya nak kena start jual makan. So kita realise kata kalau kita ada shisha ni, kita susah nak bawa masuk macam family punya customer lah. So dekat situ ada perubahan, ada revolusi lah kat situ. Bila dah revolusi, kita target market tu berbeza. Bila dah revolusi, kita punya target market adalah saya boleh kata family muda. Dan masih juga ada remaja, tapi family muda tu pun nama
kalau datang kat sini dia malam ke tengah hari ke ada banyak family muda lah, maksudnya ada budak-budak baby chair tu memang banyak, memang banyak budak-budak kecil. So itu tadi market yang sekarang orang muda dan juga family muda. Okey, soalan keempat, macam mana Encik nak bezakan produk dengan servis Encik dengan kompetitor-kompetitor yang lain? Saya punya hashtag. Pada saya punya hashtag tu adalah nombor satu, from street to cafe. Itu cerita daripada saya di tepi jalan sampai ke kedai lah. Jadi saya ada satu lagi, saya punya hashtag adalah big portion reasonable price. So kalau untuk soalan tu saya akan menjawab dengan dari segi saya punya portion dan dari segi saya punya harga. Itu yang membezakan tuan cafe dengan tempat-tempat lain. Kalau invest datang sini dia masuk sesuatu student sebab dia harga dia tidak terlalu tinggi. Order betul semua. Afford, insyaAllah. Soalan yang kedua, apakah marketing strategi yang paling berkesan untuk perniagaan Encik? Marketing strategi paling besar. Pernah dengar CRM? CRM. So itu macam mana kita nak jaga punya database customer dan macam mana kita nak gunakan balik itu datang. So kalau tanya tentang marketing strategi yang paling kesan tu antara yang kesan. Maksudnya dia automated. Macam apa yang kita saya tu ada assignment sikit dia bagi yang datang sini kan. Sebab situ kita bagi digital voucher. So technically itu adalah sistem CRM tu lah. Kalau you guys bedakan, maksudnya you guys datang, you guys akan nanti nak beri number, ada period of time, sistem tu dia akan hantar SMS. Betul macam mungkin ada promo ke, itu ada yang bisa. Bagaimanakah Encik menguruskan business finance dengan cash flow? Finance dengan cash flow. Untuk soalan tu mungkin saya jawab secara general lah kan. So bila kita buat pembelian kita dapat invoice, so kita simpan semua invoice, and then kita boleh kata kita pergi track yang mana kita nak bayar, yang mana yang kita boleh hold terlebih dahulu. And other than that, kita mesti kena ada costing lah. Kalau nak cakap pasal pengurusan cash flow, kita mesti kena ada costing dari makanan tersebut, mesti dijaga punya cost. So itu lah. Itu sedikit. So, nombor yang tujuh, apakah rancangan Encik untuk mengembangkan bisnes ini dalam masa yang terdekat? As for now, kita ada dua produk. Kita ada di sini dan juga kita ada di Eco Majestic. Kalau nak cakap tentang nak kembangkan dalam masa terdekat, itu kita ada dua produk. Kita ada center yang mana untuk nak produce makanan, nak buat preparation food lah. Itu dekat kita punya mesti ada dekat Sudirman. Itu untuk dekat Sudirman. Jadi kalau nak cerita pasal nak mengembangkan dalam masa jangka pendek, dengan adanya center tu dia lebih mudah. Sebab dari segi production tu dia lebih simple. Tapi kalau soalan tu mengembangkan dalam masa terdekat tu, dia sebenarnya diikut pada perkembangan lah. Susah kan saya nak cakap kan. Sebab dia ikut pada perkembangan. So sebab audit Eco tu dan kita bagi dua-dua nak kena perform lah dari segi cash flow semua, baru kita boleh buat decision untuk mengembangkan. Okay, soalan yang ke-8, berdasarkan teknologi yang Tuan KP guna ni, macam mana teknologi tu boleh membantu operation bisnes Encik? Saya untuk training ekosistem ni yang dekat Malaysia lah kan, tapi ekosistem ni dekat sistem dalam tu. Antaranya dia boleh tracking masa penyiapan. So bila food keluar, untuk bagian servis tu dia kena pump. Maksudnya dia kena, bila dia pump tu maksudnya makanan tu dah keluar. So dekat situ dia ada tracking berapa lama makanan tu disiapkan. So saya antara yang saya particular adalah dari segi kualiti dan juga dari segi penyiapan makanan. So sistem tu membantu saya untuk nak, walaupun saya tak ada kedai, saya tahu progress. So itu antara yang membantu. Soalan yang 9,
Encik tentang menjadi owner sebuah bisnes. Yang paling memuaskan antara yang saya paling ingat lah, sebab saya bukan yang macam ada di background tau. So bila saya nak buat kitchen, dia sangat challenging. Nak buat kitchen tu maksudnya nak buat dia punya flow tau. Maksudnya dia punya orang yang masak tu, ada beberapa orang yang masak. Macam stove tu duduk kat mana, fryer tu duduk kat mana, I kena buat banyak adjustment lah, kena ubah punya tempat. Lepas tu kena fikir orang ni kena buat kerja apa, orang ni nak kena buat kerja apa supaya kerja tu dia jadi efisien. So saya punya pengalaman yang paling saya tak boleh lupa adalah bila benda tu dah bergerak cantik, saya duduk kat belakang kitchen, bila saya tengok pergerakan tu sangat cantik, itu adalah benda yang paling memuaskan. Sebab saya punya masa nak keluar makanan tu, saya memang nak 15 minit mesti dah keluar. So dia dah tengok benda tu dah tak kecil, so itu memang sangat satisfying. So soalan boleh bagi sikit sebanyak kata tu untuk orang kat luar sana macam nak buka bisnes, Small business kita cakap business apa business dia sebenarnya dia lebih kepada ketahanan instead of jangka masa pendek. So kalau betul-betul nak mula bisnes, kena bersedia lah dari segi mental dan bersedia lah dari segi fizikal untuk nak mengharungi perjalanan tu. So it's all about ketahanan. So kalau betul-betul nak, memang kena sacrifice many things, including your personal life. Macam saya masa masuk tu pada waktu tu 25 tahun, memang saya ni jenis kalau pada waktu tu memang jenis outgoing lah, ramai kawan banyak. So memang semua tak ada. Dari segi kawan memang tak ada, masa memang tak ada, duit memang tak ada. So kalau bersedia untuk tak ada kawan, tak ada duit, tak ada masa, silakan. So itu adalah benda yang kena gerak. Tapi bukan tak ada kawan, kalau boleh try to manage masa, boleh dah dapat masa. Tapi awal tu memang sangat hektik lah, susah nak dapat masa. Terima kasih banyak-banyak sebab meluangkan masa untuk soalan